Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Darus bin Nasran. Saya adalah Ketua Kumpulan 12 dan saya juga adalah pelajar Diploma Farmasi dari Kolej DIT. Kali ini kami akan mengutarakan tentang sejenis penyakit iaitu penyakit aritmia. Ini adalah kumpulan saya. Assalamualaikum, nama saya Adriana Nur Fatihah binti Abu Bakar. Nama saya Sharifah Nurul Natasha binti Said Abdul Kadir. Nama saya Nurul Syahira binti Ibrahim. Dan nama saya Nur Syasha binti Abdul Rashid. Ini saya akan terangkan sedikit tentang apa itu aritmia. Mungkin ada setengah daripada anda tidak pernah mendengar apa itu aritmia. Jadi aritmia ini adalah antara salah satu jenis penyakit yang berkaitan dengan jantung manusia. Aritmia membawa maksud kadar degupan jantung yang tidak normal ataupun tidak teratur. Ia berlaku apabila impuls elektrik yang mengatur kadar degupan jantung tidak berfungsi dengan baik. Ada 4 kumpulan utama aritmia iaitu extrabeat, supraventricular tachycardia, ventricular arrhythmia dan juga bradyarrhythmia. Jadi ada selain daripada term arrhythmia itu, ada term lain juga yang digunakan dalam perubatan iaitu bradycardia yang merujuk kepada kadar degupan yang kurang daripada 60 degup per minit. Manakala tachycardia pula merujuk kepada kadar degupan jantung yang lebih daripada 100 degup per minit. Untuk pengetahuan anda juga, kadar degup manusia normal adalah 60 sehingga 100 degup per minit. Sebagai contoh, pada tahun 2017, Ahmad bukan nama sebenar berusia 38 tahun. Beliau mendapatkan rawatan buat kali pertama kerana berasa pening. Pada waktu itu juga, kadar degupan jantungnya sangat laju. Bacaan menunjukkan 190 per minit. Maka beliau dirujuk kepada doktor pakar dan diminta untuk menjalani ujian elektrofisiologi ataupun ER dan hasil menunjukkan beliau mempunyai penyakit aritmia. Untuk pengetahuan anda, ujian elektrofisiologi ini adalah antara salah satu cara pakar perubatan untuk mengesan penyakit aritmia ini. Itu juga elektrokardiogram ataupun bahasa singkatannya ECG juga antara salah satu cara untuk pakar perubatan mengesan penyakit ini. Sekian saja penerangan daripada saya, Nur Fatihah binti Abu Bakar. Terima kasih. Aritmia ataupun masalah retak jantung yang tidak sekata berlaku disebabkan pelbagai jenis punca. Selain daripada serangan jantung, seseorang itu juga boleh mendapat masalah degupan jantung akibat kadar garam kalium atau elektrolit dalam badan yang tidak seimbang. Arteri tersumbat, perubahan pada otot jantung, kecederaan pada tisu jantung akibat serangan jantung, penuaan. Punca-punca lain berlakunya aritmia boleh disebabkan oleh penghidap penyakit seperti hypertension atau tekanan darah tinggi, diabetes, kencing manis. Malah tekanan jiwa juga merupakan punca utama berlakunya aritmia. Penyalahgunaan ubat-ubatan seperti suplemen, penyalahgunaan dadah, merokok, minum terlampau banyak kafein atau alkohol juga merupakan punca berlakunya aritmia. Gangguan pada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang terlalu aktif ataupun kelenjar tiroid yang tidak aktif mampu meningkatkan risiko terkenanya aritmia. Aritmia yang tidak ditangani boleh menyebabkan strok ataupun kegagalan organ jantung. Kadang-kala aritmia tidak menunjukkan sebarang tanda dan memerlukan pemeriksaan doktor. Hai semua, seperti yang anda sedia maklum, penyakit aritmia adalah berkaitan dengan kadar degupan jantung. Oleh itu, ujian elektrofisiologi akan dijalankan untuk mengesahkan masalah degupan jantung. Antara simptom-simptom bagi penyakit aritmia adalah degupan jantung yang terlalu laju ataupun terlalu perlahan. Kadar denyutan yang normal adalah antara 60 hingga 100 denyutan per minit. Kadar denyutan seseorang itu boleh berubah mengikut keperluan badan.
Contohnya, apabila seseorang itu sedang berlari, kadar denyutannya adalah antara 120 hingga 130 denyutan per minit. Namun, ketika ia tidur, kadar denyutannya berubah antara 50 hingga 60 denyutan per minit. Jika kadar degupan jantung seseorang itu tidak berubah mengikut keperluan badan, itulah yang dikatakan dengan degupan jantung yang tidak normal, sama ada degupan jantung itu terlalu laju ataupun terlalu perlahan. Selain itu, simptom-simptom bagi penyakit aritmia adalah pening dan juga pingsan. Cepat penat, sesak nafas dan juga sakit dada merupakan simptom lain bagi penyakit aritmia. Oleh itu, anda digalakkan untuk membuat pemeriksaan bersama doktor untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut. Hai, kali ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan diri daripada terkena penyakit jantung. Yang pertama ialah memakan makanan yang sihat. Contohnya, buah-buahan. Makanan ini membantu untuk mengelakkan daripada terkena penyakit jantung, obesiti dan sebagainya. Justru itu juga dapat membantu mendapat berat badan yang ideal. Yang kedua ialah mengelakkan diri daripada asap rokok dan menghisap rokok. Ini kerana asap rokok yang mempunyai bahan kimia yang berbahaya yang merosakkan organ dalaman yang menyebabkan jantung tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga ialah melakukan aktiviti sukan. Contohnya, berjoging, bermain futsal dan sebagainya. Walau bagaimanapun, seseorang yang mempunyai penyakit aritmia tidak digalakkan untuk melakukan aktiviti sukan. Hal ini kerana seorang yang mempunyai penyakit ini boleh menyebabkan jantung mereka berhenti serta-merta. Mereka yang mengidap penyakit ini boleh berjumpa dengan pakar sama ada mereka boleh melakukan aktiviti sukan ataupun tidak. Kepada saya, hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang rawatan aritmia, iaitu seperti contohnya pacemaker, prosedur MES dan terapi ubat. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang rawatan pacemaker. Pacemaker ini ialah sebuah peranti. Peranti ini akan membantu degupan jantung pesakit supaya yang tidak normal itu supaya normal kembali. Oleh itu, sedikit rawatan pembedahan diperlukan. Jadi doktor akan melakukan sedikit prosedur ke atas pesakit. Peranti ini akan diletakkan di bawah lapisan kulit yang berdekatan dengan tulang selangka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prosedur MES. Prosedur MES ini, pakar akan membedah pesakit di tisu jantung di bahagian atas hati pesakit. Prosedur ini akan tetapi hanya boleh dilakukan pada pesakit yang tidak boleh menerima rawatan lain. Lain sekali, saya akan menerangkan tentang terapi ubat. Terapi ubat ini, seperti yang kita tahu, ubat mempunyai dadah. Jadi, doktor kurang memberi rawatan ini. Akan tetapi, jika pesakit itu tidak boleh menerima rawatan lain, rawatan ini akan menjadi pilihan. Walaupun rawatan ini akan mempunyai kesampingan kepada pesakit.